Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen Wan Alwi The Talent Wizard dan juga netizen Nadi Duit serta netizen ataupun orang yang mencari ilmu di channel YouTube Wan Alwi The Talent Wizard. InsyaAllah kita sambung lagi. Hari ini kita bicarakan juga berkaitan dengan strategi pengurusan sumber manusia bahagian yang keempat. InsyaAllah kita akan terus berbicara sehingga kita selesaikan topik ini. Dan topik ini sebenarnya topik yang sangat luas berkaitan sumber manusia ataupun pembangunan bakat, talent development ni satu bidang yang terlalu luas. Kalau kita belajar dengan konsultan bisnes kan, apa yang saya kongsi hari ini adalah berkaitan dengan apa yang kita belajar sebelum ini dan insyaAllah kita akan share juga bersama dengan semua para netizen di luar sana. Mudah-mudahan apa yang kita share ini memberikan kekuatan semangat kepada kita untuk meneruskan bidang keusahawanan yang kita ceburi ini kan. Apabila usahawan itu membesar maka dia perlukan pekerja. Apabila terlibat dengan pekerja maka setiap usahawan atau majikan, pengusaha, business owner kena juga mempunyai asas memahami tentang pembangunan sumber manusia, perundangan yang berada di dalamnya, kerana kita akan terlibat dengan manusia dan juga kita akan terlibat dengan perundangan-perundangan, peraturan, akta yang telah diperuntukkan untuk melindungi pekerja dan juga melindungi majikan. Okey, biasanya dalam pekerja kita dah bincang panjang dah berkaitan dengan tawaran bekerja kan, berkaitan dengan kena simpan rekod, berkaitan dengan upah, KSP, so sebagainya tu. Dan hari ini kita masuk juga berkaitan dengan masa bekerja dan waktu bekerja. Ini pun satu topik yang cukup-cukup penting di mana setiap topik ini kadang pekerja pun memang sangat nak tahu kan tentang perkara ini sebagai hak dia. Apabila pekerja dengan kita, mereka sekadar bukan menerima gaji pada kita, mereka juga mahu hak mereka ditunaikan. Kadang-kadang adalah hak yang mereka tuntut berlebihan tapi kita perlu perundangan, perlu akta. Mudah-mudahan dia menjadikan orang kata apa, kita tidaklah dianggap sebagai majikan yang tidak mengikuti akta lah walaupun kita bisnes kecil. Biasanya kalau hari bekerja ni, kalau mengikut yang kita belajar, jumlah hari bekerja adalah 6 hari. Jika 6 hari bekerja, maka jam sehari bekerja adalah 8 jam maksimum. Okey, itu kalau keperundangan. Kalau kurang pada 6 hari, maka boleh pergi pada 9 jam. Biasanya ada setengah syarikat dia bekerja 5 hari dan maka tempoh bekerja ia 9 jam. Ada yang 6 hari, mana sampai hari Sabtu ni. Tempoh bekerja dia adalah 8 jam. So itu kita tengok macam mana dia punya ni kan. Dan kalau waktu rehat dia, kalau 6 hari bekerja, mesti 1 hari rehat ataupun 1 hari cuti. Tak boleh 7 hari bekerja direct. 6 hari mesti cuti 1 hari. 6 hari cuti 1 hari. Kalau cuti awam, cuti umum hanyalah 10 hari sahaja ataupun 11 hari sebab ada hari merdeka kan, ada hari Malaysia. So jadi 11 hari. Biasanya 10 hari saja. So hari yang 10 hari ni dia bermaksud 10 hari pilihan. Dia bukannya bermaksud 10 hari exactly 10 hari tapi 10 hari yang dipilih oleh majikan lah. Dan biasanya selama ini kalau rehat cuti awam ni 10 hari ni, sebelum ini banyak majikan-majikan bisnes kecil, Taska ke Tadika, apa saja bisnes kecil lah, persetujuan cuti dia cuti, negeri cuti terlalu banyak. Sedangkan pada hakikatnya yang diperuntukkan ialah 10 hari saja. Kalau lebih tu hak majikan lah. Tapi biasa 10 hari itu antara yang dah ramai sekarang ni. Taska pun dah tahu, majikan Taska pun dah tahu, Tadika pun dah tahu, ya, pusat tuition pun dah tahu. Bisnes kecil majikannya dah tahu, alhamdulillah. Benda ni dah tersebar luas, maka dia kena memaham kepada pekerja dia ialah 10 hari wajib cuti. Hari awam ini, cuti awam ini hanya 10 hari saja. Dan bukannya lebih pada itu kan. Tapi kalau lebih dari itu, bonus yang nak dibagikan oleh majikan supaya nanti pekerja tak tertanya kan, kenapa tempat kerja lain banyak cuti, kat sini tak cuti, tapi dia sebenarnya akta dia begitu. Lebih tu hak majikan lah. Dan juga peristiwa ini ialah option sahaja kepada majikan nak ambil cuti atau tidak. So itu yang pentingnya. Yang seterusnya ialah dalam seminggu maksimum pekerja itu bekerja 48 jam. Ini majikan kena tahulah maksimum peruntukan perundangan yang diberi ialah 48 jam seminggu maksimum pekerja itu boleh bekerja. Lepas tu dia tak boleh melebih pada itu. Dan juga dia kata konsep rehat, basuh mengetih pagi, mengetih petang ni sebenarnya tak ada. Itu adalah option majikan lah. Biasanya dulu berlaku lah di pihak-pihak kerajaan kan, ataupun di bisnes-bisnes kecil kan, pekerja dia ada waktu mengetih dia tu 10.30, 11 kan, kita pergi ke kaunter tak ada orang, sebab apa mengetih. Petang kadang-kadang pukul 3 ke pukul 4, ke 4.30, setengah jam macam tu. Hakikatnya sebenarnya tiada konsep rehat mengetih ni pagi dan petang. Itu konsep yang asal lah. Dan juga dia kata ada juga kita kena alert lah kalau pekerja kita macam
bekerja dalam keadaan yang waktu rehat dia bekerja berapa setengah gaji. Dia ada pengiraan dia tahu waktu hours itu. Begitu juga kalau bekerja 2 hari berturut-turut pun dia ada serta pengiraan gaji. Ini kita kena pergi lebih detail lah. Supaya pekerja tu tidak rasa terbeban, dia rasa motivasi padanya. Kalau bekerja pada waktu rehat dia ada extra pendapatan untuk dia. Kalau 2 hari berturut-turut dia bekerja dekat cuti ada tu cuti 2 hari. Cuti 2 hari berturut-turut tapi dia bekerja juga. Waktu cuti yang sepatutnya dia cuti tu, dia pun ada extra juga sebenarnya untuk dia. So perkara sebegini perlulah difahami oleh majikan, oleh kita bisnes kecil supaya dalam keadaan yang kita mengikut undangan dan memberi keadilan pada kita dan juga keadilan pada pekerja sendiri. Okey, dalam sudut cuti tahunan pula, dia ada beberapa konsep cuti tahunan, cuti sakit, cuti kemasan. Cuti tahunan, jika pekerja itu bekerja kurang daripada 2 tahun, maka 8 hari sahaja cuti tahunan. Jika bekerja 2 hingga 5 tahun, 12 hari. Jika bekerja lebih daripada 5 tahun, 16 hari. Ada cuti yang kadang pekerja panggil cuti paksa lah. Ada cuti paksa, kamu kena cuti sebab tertentu kan. Itu hak majikan. Ada juga konsep cuti carry forward ni. Setengah tu dia boleh carry forward semua. Setengah majikan dia kata 6 hari je setahun boleh carry forward. Yang lain tu tak boleh burn lah kalau tak ambil. Kalau sebab tu kita tengok setengah swasta, bulan 10, bulan 11, 12 tu ramai yang ambil cuti sebab nak perhabiskan cuti yang diperuntukkan pada mereka lah. Dia tak boleh carry forward. Ada tu carry forward 2 hari saja. Itu menjadi hak majikan. Pekerja dia tak boleh kekaikan. Undangan dia hak majikan. Majikan tahu tentang bisnes dia kan. Itu juga cuti untuk berhenti ni. Cuti untuk berhenti ni, dia kan ada serta cuti lebih kan. Dengan pekerja dia tuntut cuti itu untuk berhenti, memang dia lah hak pekerja lah sebenarnya. Hak pekerja. Contohnya pekerja tu dia masih lagi ada cuti 8 hari berbaki. Lepas tu dia nak berhenti, dia kata dia nak cuti tu berbayar 8 hari tu. Sebenarnya itu hak pekerja. Dan benda tu boleh dibincangkan sebenarnya. Terutama dia bisnes kecil kan. Mana kita kena cover jugalah. Sebab tu setengah majikan bisnes kecil tak benarkan carry forward ni. Kalau kita tengok dalam government, biasanya kan dia carry forward sampai 3 bulan kan. Suatu rupiah 3 bulan kali dengan 3, 90 hari katakan ya. 90 hari dia ada, so bila dia berhenti, di cover semua 3 bulan itu, duduk kat rumah, tapi gaji masih lagi berjalan. Itu baiknya berlaku lah bagi syarikat-syarikat yang besar kan. Tapi syarikat yang kecil biasanya dia cuba nak block yang itu, sebab dia tahu kan syarikat kecil ni dia perlukan pekerja yang sentiasa bekerja dengan mereka kan. Tak ada pekerja merupakan satu benda yang tak boleh nak diganti. Itu konsep dia. Tapi kita tahu juga konsep cuti tahunan ni. Macam cuti tahunan ni, kalau dia cuti 8 hari, bermakna dia kena kira tahu. Dia tak boleh, orang kata bulan Januari tu dia nak ambil cuti 8 hari terus. Tak boleh sebenarnya. Dia ada pengiraan dia. Kalau cuti 8 hari, dia kena kira. Mungkin Januari tak boleh cuti, Februari dia boleh cuti 1 hari. Dia ada pengiraan dia. Itu pekerja kena faham. Maknanya dia tak boleh bagi terus 8 hari. Dia mesti ada pengiraan-pengiraan dia supaya pekerja faham konsep itu. Kerana apa? Cuti tahunan ini adalah cuti yang bukannya cuti saja-saja, tapi dia mesti ada sebab-sebab tertentu yang diperuntukkan. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Kita sambung nanti ikut cuti sakit dan cuti kecemasan. So, kita berhenti kan. Okey, cuti sakit ni mesti pengesahan pada doktor. Kalau kurang pada 2 tahun dia bekerja, cuti sakitnya ialah 14 hari. Kalau 2 hingga 5 tahun, 18 hari. Lebih pada 5 tahun, 22 hari. Tapi bukan ambil mudah ya cuti sakit ni. Dia mesti ada pengesahan pada doktor yang diiktiraf oleh majikan. Begitu juga yang cuti kecemasan, cuti kematian, berkaitan dengan risiko, cuti berkaitan dengan urgensi. Semua itu mesti ada surat ataupun mesti ada pengesahan yang benda itu berlaku supaya tidak dimanipulasikan oleh setengah pekerja kan. Setengah pekerja benda-benda yang simple-simple pun dia buat cawangan cuti kecemasan, benda kecil-kecil kecemasan. Tapi sebab itulah dia mesti ada peruntukan, mesti ada sebab, mesti ada bukti, mesti ada pengesahan. Okey, insya-Allah itu saja yang kita sembang tentang cuti. Insya-Allah kita sambung lagi berkaitan dengan isu-isu yang seterusnya. Mudah-mudahan yang memberikan kekuatan pada kita untuk teruskan bisnes zaman pandemik ini. InsyaAllah kita doalah, nampak gaya pun macam dah turun tu dia punya kes. InsyaAllah kes baru pun nampak dah turun dan kita berdoa mudah-mudahan kes akan terus turun dan ekonomi akan terus dibuka supaya kita boleh berniaga seperti biasa dalam keadaan walaupun SOP ketat, tapi sektor ekonomi mula dibuka dan sebahagian daripada majikan akan boleh menjanakan pendapatan untuk hidup bersama dengan boleh bayar gaji pekerja dan urusan-urusan yang berkaitan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.